Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat saya di luar sana? Insya-Allah kita dalam rencana dalam misi kita untuk menjadi isteri solehah, ibu solehah dan juga khalifah Allah yang menunaikan semua tanggungjawab sebagai seorang hamba. Jadi kita nak sama-sama berpesan mengingatkan diri supaya sentiasa menunaikan tanggungjawab yang hakiki, ya, sebagai seorang ahli dalam rumah tangga yang menguruskan anak-anak dan melayan suami. Jadikan kita sebagai satu model yang terbaik, ya, kepada setiap ahli keluarga. Dan hari ini kita faham cabaran semasa dalam situasi pandemik. Kita ada banyak ujian, ya, ketua keluarga hilang mata pencarian. Jadi sebagai seorang wanita yang jiwanya besar, ya, yang lapang dadanya menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan kita beristighfar, banyakkan kita berusaha untuk mencari ilmu dan juga kebaikan. Mudah-mudahan ada ketenangan dalam hati, insya-Allah.
Okey, minta perhatian ya kepada pemilik kenderaan BNG 3907. Minta kerjasama alihkan kenderaan anda. Ulang suara. Sebuah kereta BNG 3907. Minta kerjasama alihkan kenderaan anda. Terima kasih.
Okey, baiklah, kepada semua yang berada di lokasi majlis pada malam ini, dan kepada semua tetamu bersabar menunggu permulaan untuk majlis pada malam ini. Yang sedang menyambut sila, selamat menyambut sila diucapkan. Sekali lagi terima kasih di atas kunjungan anda untuk sama-sama kita mendengar satu forum kekeluargaan untuk anda dengarkan pada malam ini dengan penceramah hebat kita malam ini. Okey Ustaz, ada kita teruskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada hadirin sekalian yang hadir untuk mendengar forum pada malam ini. Untuk kita mulakan forum pada malam ini dengan segala hormatnya saya persilakan Tuan Haji Fadil selaku tamu VIP kita untuk berada di kursi tamu VIP ada depan, dan dipersilakan pemilik restoran di Empangan Datin Zuraida untuk ke ruangan tamu VIP, dan juga dipersilakan Tuan Haji Saiful Amri bin Musa. Okey. Silakan. Okey, untuk itu disilakan moderator forum yang bahagia Tuan Haji Zakaria Osman bersama dengan barisan panelis, iaitu yang berusaha Ustaz Wan Akasha dan yang berbahagia Datuk Ustazah Siti Nurbaya untuk ke pentas. Jadi untuk meneruskan forum kita pada malam ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Awak muka nampak kelak semua kan? Sihat ke semua ni? Alhamdulillah. Terima kasih datang semua. Terima kasih kepada Datin Zuraida
pemilik di Ampangan Udang Galah yang sudi mengundang kami semua, kita semua, khususnya kepada pihak Jawi juga. Terima kasih Tuan Haji Fadil, Tuan ACPD yang begitu aktif di Putrajaya ini. Terima kasih tetamu Tuan Haji daripada bahagian pendidikan Islam KPM tu Tuan Haji ya. Kita baru sempat berkenalan tadi. Terima kasih kepada semua VVIP yang lain, tetamu-tetamu jemputan, pengusi-pengusi surau di Putrajaya, wakil-wakil pengusi surau, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ini walaupun kita masih lagi perlu mematuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan di Putrajaya ini. Kita diminta untuk menjaga semua SOP, diminta memakai pelitup muka, jaga penjarakan, sentiasa kita cuci tangan dengan hand sanitizer ataupun dengan pencuci tangan, dan kita sentiasa memastikan kesihatan kita berada dalam keadaan yang terbaik insya-Allah. Malam ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti tujuan dan matlamat anda semua datang di restoran ini pada malam ini, berhadapan ataupun duduk di tepi tasik ala-ala Dubai dengan bangunan yang cantik, yang indah, dengan lampu berkilauan pada malam ini, bersama pula dengan dua orang tetamu jemputan kita yang begitu serasi. Saya pun dah lama dah tak jumpa dengan dua orang tokoh yang sangat kita kagumi ini. Walaupun Ustaz Wan, Ustazah Siti Nurbahayaah, walaupun kita tak bertemu secara fizikal, tetapi saya setiap hari, setiap pagi bertemu dengan Ustaz dan bertemu dengan Ustazah. Sebab di pejabat saya sentiasa menyediakan kopi senyum. Subhanallah. Kalau tak cakap ni, tanya ni anak buah saya Ustaz Hamdan. Pagi-pagi saya dijamu dengan kopi senyum. Memang ada stok setiap hari di pejabat. Jadi bertemu jugalah. Malam ni ada bawa kopi senyum tak? Tak bawa. Bawa senyuman. Kopi tinggal di rumah. Kopi kita minta Datin Zuraidah yang sediakan nanti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dua merpati sejoli terkenal dengan panggilan mesra Ling Yang, Ling Yang, Ling Yang. Ingat tak trademark tu? Betul tak? Malam ni kita nak tanya, tak jemu ke panggil Ling Yang, Ling Yang, Ling Yang kan? Kalau Ustaz Wan merajuk, masih panggil Ling Yang juga ke macam mana? Ni kita tanya malam ni insya-Allah. Jadi tajuk kita, forum kita, forum kekeluargaan Love Til Jannah. Terima kasihlah kerjasama pihak Jawi dan juga restoran di Ampangan Udang Galah ini. Kita berforum dalam suasana haruman udang galah barangkali. Kan? Cakotiau ke apa kita tahu, wallahu alam. Ustaz Wan dengan Ustazah datang lambat, saya datang awal, sempat makan tadi. Ada di tepi-tepi ni semua kan. Kita juga ada selebriti veteran kita di sana, Abang Hel Amer. Okey. Saya nampak tadi ketika saya sampai ni saudara Razif Ismail. Dah balik ke? Dia yang sedang buat persembahan. Kita pernah jumpa dulu Abang Hel Amer di satu undangan di mana, di Jalan Duta ke, di rumah Datuk Amir Syafi. Kan. Alhamdulillah bersama dengan rakan-rakan selebriti veteran yang lain. Terima kasih dapat bersama. Jadi tajuk kita malam ni pasal kekeluargaan saja Ustaz Wan dan Ustazah. Iaitu tentang perkahwinan lah. Kerana perkahwinan inilah merupakan suatu tuntutan, suatu sunnah. Yang mana Nabi SAW sebut, apabila seseorang daripada kamu mendirikan rumah tangga, yakni berkahwin, maka sempurnalah sebahagian daripada tuntutan agama. Maka pertingkatkanlah takwa kamu untuk menyempurnakan sebahagian tuntutan agama yang lain. Dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum pun, Allah Subhanahu wa taala menceritakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda ataupun bukti kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menciptakan kamu semua wahai umat manusia hidup azwaja, yakni berpasang-pasang suami isteri, litaskunu ilaiha. Ilal akhir ayat itu Allah taala menjelaskan tentang kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia lelaki dan perempuan. Saya nak minta Ustaz Wan dulu pada malam ini untuk mukaddimahnya tentang prinsip perkahwinan, matlamat perkahwinan, apa tujuan Islam menuntut dan menggalakkan kita untuk mendirikan rumah tangga. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Zakaria, sahabat lama ya. Yang saya hormati Datin ya, OCPD, wakil daripada Kementerian Jabatan Pendidikan Wilayah, para jawi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tidak ketinggalan yang dikasihi isteri saya Datuk Ustazah Siti Nur Bahyan P. Mahmud. Ini Datuk, ini Datin lah. Sabar ya, alhamdulillah. Dan sebenarnya saya dulu bertugas di sekolah menengah Prinsin 18-1 selama 3 tahun daripada 2013 sehingga 2015 dan bersara di situ untuk kami fokus dalam bidang training dan dakwah. Alhamdulillah, cukup umur 50 tahun bersara awal untuk kita 100% dalam bidang dakwah. Dan lama ya, Ustaz Zakaria tak masuk TV ya, bagi orang muda, sebab kita dah lama ya. Kami masuk TV daripada tahun 2000. Sekarang tahun 2001, 21 tahun. Ya. Rancangan Semanis Kurma daripada 2008 sehingga 2016, 8 tahun. Ya. Dan kerana itulah bila dijemput malam ni terasa memang ya nak datang ya, kerana nak berkongsi ilmu dengan tuan-tuan perempuan ya. Ustaz dengan Ustazah dah kahwin 35 tahun. 35 tahun, anak 4 orang, menantu 3, cucu dah 7, isteri seorang. Ya. Nak berkongsi dengan tuan-tuan perempuan ya. Dan bila ditanya nak cerita bab kahwin ni, bab perkahwinan ini, sebenarnya lagi Ustaz Zakaria, lagi lama kita kahwin, sebenarnya lagi kita sayang kepada pasangan kita. Sebab itulah bila Ustaz Zakaria sebut tadi dalam surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Dia, kalau kita tengok pada tafsir ayat ini, mula-mula kita berkahwin itu dia lebih daripada cinta. Itu kata ling yang tadi. Ling yang. Mula kahwin, dah lama kahwin, baling melayang. Mula engkau ratu, engkau lah sayang. Lama kahwin, engkau lah hantu, engkau lah jembalan. Kenapa? Persoalannya kenapa bila kita mula kahwin itu kita memang cinta sungguh. Cinta betul-betul cinta. Sehingga kita boleh abaikan ibu dan ayah kita. Tapi bila dah lama kahwin,
Kenapa kadang-kadang cinta itu berakhir? Hilangnya kasih sayang. Sebab itu dalam tafsir Pak Hamka mengatakan bila lama kita kahwin, dia lebih kepada rahmah, iaitu belas kasihan. Belas kasihan. Ini yang penting, karena itu sarjana mengatakan mula-mula kahwin dimulai dengan cinta, diakhiri dengan tanggungjawab dan amanah. Karena itu matlamat perkahwinan yang pertama sekali ialah nawaitu kita berkahwin, itu yang pertama sekali mesti ada dalam diri kita. Yang Ustaz Zakaria sebut tadi bahawa bila kita kahwin, kita telah menyempurnakan 50% agama kita. 50% lagi ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya perkahwinan ini merupakan satu tanggungjawab agama. Satu tuntutan agama. Yang mana kita menyempurnakan 50% agama kita, separuh agama kita sebab perkahwinan. Satu. Yang kedua ialah sebab kita nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang Nabi buat kita ikut. Itulah yang mana kita mendapat pahala. Sebab perkahwinan juga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah matlamat yang kedua sebab mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga sebab kita berkahwin, yang ketiga ialah memang fitrah. Semula jadi. Bukan setakat manusia saja Allah menjadikan berpasang-pasangan, tapi seluruh makhluk termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan berpasang-pasangan. Sebab itulah ketika Nabi Adam alaihissalam berada di dalam syurga, Allah tahu Nabi Adam kesunyian. Sebab itu Allah ciptakan Hawa untuk menjadi pasangan kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga disebabkan fitrah kehidupan kita yang perlukan kepada pasangan, ya, sebab masing-masing ada kekuatan. Lelaki ada kekuatannya, perempuan ada kekuatannya, ya. Memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita lelaki tak sama dengan wanita, wanita pun tak sama dengan lelaki. Sebab itulah saling kait mengait ataupun saling sokong menyokong ataupun saling kuat menguat antara satu sama lain. Yang keempat, matlamat perkahwinan yang keempat ialah untuk kita melahirkan keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Sebab itu bila kita berkahwin, selalu orang tanya, anak berapa orang? Sebab kita melahirkan generasi yang baik. Generasi inilah yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu yang dikatakan pencen kubur. Bila kita meninggal, anak kita, anak yang soleh mendoakan kita dan akhirnya kita mendapat pahala sampai hari kiamat. Karena itulah pentingnya kita tahu matlamat perkahwinan kita, insya-Allah kita akan kekal. Karena itu sebagai penutup, Ustaz nak bawa dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Surah At-Talaq, surah At-Tahrim ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada azab api neraka. Sebab itu tuan-tuan perempuan, jaga keluarga kita. Kita bukan nak bahagia dalam dunia sahaja, tapi kita nak bawa isteri kita, nak bawa anak kita semua sekali untuk selamat daripada azab api neraka. Itulah keluarga yang sebenarnya. Kalau ini ada dalam diri kita, prinsip yang Allah sebut dalam Quran ini ada dalam diri kita, insya-Allah kita menjadi manusia yang berkualiti. Bukan setakat kita tumpu dalam bidang kerjaya saja, tapi kita boleh seimbangkan kerjaya kita dengan rumah tangga, kerjaya kita dengan keluarga. Sebab kadang-kadang ada orang yang hanya tumpu ke kerjaya sehingga mengabaikan tanggungjawab kepada isteri dan anak-anak. Ini sudah hilang matlamat perkahwinan. Sebab itulah Rasulullah SAW telah menggariskan kepada kita dalam hidup kita 24 jam, bahagilah masa kepada 3 bahagian.
1/3 untuk tugas kita. 1/3 untuk kita beribadah kepada Allah. Dan 1/3 lagi dengan keluarga kita. Kalau ini ada dalam diri kita, matlamat perkahwinan yang pertama sekali dalam surat Talak, dalam surat Tahrim ayat 6, kemudian apa yang Nabi bagi tahu pada kita, insya-Allah matlamat kita akan mendapat keredaan daripada Allah, dan inilah yang dikatakan bahawa keluarga yang baiti jannati, rumahku syurgaku, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Wan Akasyah, Wan Abdul Hamid, orang Pendang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kan? Bahasa Kedah itu tak dapat ditinggal lagi ya. Berapa tahun dah duduk di Lembah Kelang ni Ustaz? Ustaz duduk di Lembah Kelang pada tahun 88. Allah, lama tu. Saya baru darjah 2. Ya, tahun 88. Semasa itu buat diploma pendidikan di MPI. MPI Bangi. Bangi. Alhamdulillah. Dah berapa tahun dah kan dah duduk di Lembah Kelang ni, alhamdulillah. Tapi duk cakap lagu tu Ustaz no. Alhamdulillah. Berapa tahun kahwin Ustaz? Ustaz dah kahwin 35 tahun. 35 tahun. Dah lama tu. Lama. Masya-Allah kan. Begitulah kekal. Serasi kekal bahagia. Yeah. Itu tadi sekurang-kurangnya 4 asbab ataupun matlamat daripada kita mendirikan rumah tangga. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin penonton sini, siapa yang ada di hadapan kita ni, yang hadir ini, yang belum kahwin lagi, angkat tangan. Oh, hak ni yang belum kahwin 2 ni. Kan ni. Ni jangan duk menipu nah. Kan. Alhamdulillah, nampaknya semua dah berkahwin. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kurniakan rahmat, murah rezeki. Dengan berkahwin tu murah rezeki Ustaz kan. Sebab setiap kali kita melaksanakan suruhan Allah, titah perintah Allah, dengan berkahwin, dikurniakan rezeki, lepas tu anak beranak, semua Allah Ta'ala tetapkan rezeki. Buka pintu rezeki seluas-luasnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua yang hadir pada malam ini, insya-Allah, dengan seluas-luasnya pintu rezeki, diberikan kebahagiaan, keserasian di antara pasangan suami isteri, anak-anak dan ahli keluarga semuanya. Amin. Dan tidak ketinggalan saya juga nak mengalu-alukan rakan-rakan Facebook. Rakan-rakan Facebook yang sedang menyaksikan secara langsung menerusi Facebook Geng Surau Putrajaya. Pada malam ini nampak dah ramai dah. Nak minta tolong klik butang share. Yang sedang menyaksikan ini bagi komen sikit, tengok. Boleh berkomunikasi, boleh tanya soalan dalam ruangan komen, dan juga mengemukakan apa-apa pandangan dan pendapat mengenai tajuk kita Love Till Jannah ini. Itu dia. Nampak ada dah yang duduk, tengok Ustaz Kamaruzzaman Yaakob. Ni orang Jakim ni. Terima kasih Ustaz kerana menyaksikan. Selain daripada Geng Surau Putrajaya, forum kita pada malam ini turut disambung siar di Facebook Jawi dan juga Jakim. Jadi insya-Allah kita tolong bantu untuk tolong tekan butang share untuk pastikan kita dapat rakan-rakan kita yang lain dapat mengikuti forum kita pada malam ini. Baik, saya nak tanya pada Ustazah Datuk Siti Nurbaiyah pula lah kan. Dah 34 tahun, 35 tahun berkahwin ni kan. Tak kisahlah. Kadang-kadang setahun kahwin pun kadang-kadang ni kita akan diuji dengan pelbagai ujian dalam kehidupan berumah tangga ni. Kan, sedangkan lidah lagi tergigit. Kata P. Ramlee kan dalam satu filem yang dia buat tu. Kan, jadi dalam keadaan kita nak menempuh perkahwinan yang dituntut oleh Islam, yang dianjurkan oleh Nabi SAW, kadang-kadang perasaan kita terguris. Kadang-kadang kita berkecil hati dengan pasangan kita. Jadi macam mana kita nak tangani Ustazah? Bila kadang-kadang kita nak marah sangat dengan pasangan kita. Kalau Ustazah, kalau nak marah dengan Ustaz Wan ni, macam mana Ustazah buat? Sila Ustazah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu jutaan terima kasih Ustazah ucapkan kepada Tuan Moderator Forum Love Till Jannah pada malam ini iaitu Ustaz Zakaria Osman. Tidak ketinggalan juga yang dikasihi Ustaz Wan Akashah, Wan Abdul Hamid. Sihat keling. Okey. Isteri berapa orang? Isteri seorang. Alhamdulillah. Sedih jawab kan? Sedih ke jawab seorang? Bukan sedih. Tak sedih pun. Oh tak sedih. Seorang sampai bila tu Lin? Til Jannah. Amin. Tolonglah amin. Amin. Gitu. Alhamdulillah ya. Seterusnya yang saya hormati Dev kehormat. Begitu juga artis yang terkenal yang lagunya menjadi siulan masa ustazah dan ustaz kecil-kecil dulu iaitu saudara Hel Amir dan juga rakan-rakannya. Seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Tuan-tuan dan puan-puan okey ke? Ya Allah, subhanallah, syukur kepada Allah. Allah panjang umur kita semua untuk kita bicara tentang syurga. Love till jannah. Berapa ramai di antara tuan-tuan dan puan-puan kita dah kahwin, kita ada suami, kita ada isteri, kita ada family. Kita nak bahagia sampai ke syurga. Angkat tangan siapa nak bahagia sampai ke syurga? Link? Okey. Angkat tangan semua. Subhanallah. Semua nak bahagia sampai ke syurga. Tapi soalan yang diajukan kepada ustazah tadi, sedangkan lidah lagi tergigit ini. Tujuh penawar ataupun 7 tips kalau suami isteri bergaduh ni macam mana supaya suami baik, isteri baik. Ada 7 tips daripada ustazah. Nak tahu ke tak nak? Alhamdulillah ya. Kalau nak tahu sebelum ustazah nak kemukakan 7 tips ni, ustazah tak boleh bagi point tau kalau tak pantun. Nak pantun dulu boleh? Okey, pantun apa ya? Petang-petang duduk sambil berangan-rangan. Seronok sungguh datang di ampangan. Special untuk Datin kita ya. Alhamdulillah ya. Baik, 7 tips daripada ustazah yang pertama sekali. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, sebelum nak bergaduh dengan suami, sebelum nak bergaduh dengan isteri, fikir dulu masak-masak kenapa mesti bergaduh. Sedangkan boleh berkomunikasi. Kenapa mesti bertengkar? Sedangkan boleh bercakap. Jangan diam tuan-tuan dan puan-puan. Cakap. Jangan tak cakap. Ini bila bergaduh suami dan isteri, ya Allah, biasanya yang bercakap tu siapa? Kalau bergaduh suami isteri, yang bercakap tu siapa? Isteri. Yang diam tu siapa? Suami. Sakit tak hati isteri kalau isteri bercakap suami diam? Sakit ke tak? Sakit katanya ya. Sakitnya di mana? Sakitnya tu di sini ya. Jadi sebelum nak bergaduh suami dan isteri ni, fikir dulu buat apa kita nak bergaduh. Sedangkan kita boleh settle dengan bercakap. So jangan diam. Cakap dengan bahasa cinta. Cakap dengan bahasa yang penuh dengan kasih sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, ingat. Sebelum nak bergaduh dengan suami, sebelum nak bergaduh dengan isteri, ingat yang nombor 2 ni, syaitan adalah musuh yang suka hasut suami dan isteri, yang suka goda suami dan isteri. Supaya apa tuan-tuan dan puan-puan? Supaya bergaduh.
Syaitan akan hasut. Ingat yang tu, kita jangan sama sekali memberi ruang, memberi peluang, memberi kemenangan kepada syaitan untuk menang. Sebab apa? Sebab kita nak love till jannah. So ingat syaitan riquna bihi bainal mar'i wa zawji. Kerja syaitan ni dia memang nak bagi pecah belah, bercerai-berai suami isteri. Ingat yang tu tuan-tuan dan perempuan. Kerja syaitan ni dia akan hasut seorang suami supaya nampak isteri dia tak baik dan nampak isteri orang baik. Sama juga syaitan dia akan goda isteri supaya nampak suaminya tak baik dan nampak suami orang lebih baik daripada suaminya. No, tuan-tuan dan perempuan. Jangan bagi ruang peluang kemenangan kepada syaitan. Itu yang kedua. Yang ketiga, syucah sikit nak buat. Tapi siapa yang boleh buat yang nombor 3 ni? Allah janji di dalam Al-Quran, Allah akan bagi syurga seluas langit dan bumi. Tuan-tuan dan perempuan, nak syurga seluas langit dan bumi ke tak nak? Kita nak. So kita kena buat apa yang ketiga? Susah nak buat tapi memang kena buat sebab nak love till jannah. Yang ketiga ya Ustaz Zakaria ya, susah nak buat tapi kita semua kena buat. Yang ketiga ialah forgive and, cuba sambung. Forgive and forget. Forgive and forget. Ya, forgive and forget ni maksudnya ialah kita maafkan, kita lupakan. Maaf dan lupakan, maaf dan lupakan. Senang nak buat ke susah, Ling? Senang. Oh, tengok Ustaz kata senang, senang. Alhamdulillah ya. Forgive and forget. Kerana bila kita memaafkan pasangan kita dan kita lupakan, jangan ingat Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan di dalam Al-Quran. Di dalam surah Ali Imran ayat 133 hingga ayat 135 daripada 5 golongan manusia yang Allah segera masukkan mereka 5 golongan ni ke dalam syurga seluas langit dan bumi. Salah satu daripadanya ialah wal afina 'anil nas, orang yang saling maaf, bermaafan antara satu sama lain. Selesai masalah. Sebelum nak tidur, isteri minta maaf dengan suami. Salam dengan suami. Cium tangan suami. Puan-puan buat ke tak yang Ustazah kata ni? Ada isteri salam dengan suami, cium tangan suami, ada ke tak ada? Ya Allah, Alhamdulillah, inilah bidadari syurga. Habis tu suami pula ada salahkan dengan isteri. Suami ada tak malam-malam bila nak tidur, isteri okey dah. Dah salam, cium tangan, minta ampun dengan suami. Ya? Suami ada tak minta maaf dengan isteri, ada ke tak ada? Ada, oh ada ke? Ada, Alhamdulillah. Tempat lain yang tak ada, tempat ni ada semua. Tempat lain, oh awak nak masuk syurga, awak kena cium tangan saya 10 kali tiap-tiap malam. Amboi, kita bukan maksum. Seperti mana junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isteri minta maaf, suami pun minta maaf dengan isteri. Subhanallah. Forgive and forget. Dapat syurga seluas langit dan bumi. Yang keempat, supaya tak bergaduh suami isteri ataupun bergaduh kejap lepas tu baik lagi. Yang keempat ialah pujuk. Pujuk. Bila pujuk ni maksudnya kena ada yang merajuk lah. Biasanya yang merajuk dalam rumah tangga ni suami ke isteri? Suami? Oh, suami merajuk. Suami merajuk, Leng? Kan? Ustaz macam, okey. Sini isteri tak merajuk ke? Oh ya Allah, baiknya. Ya. Okey, bila Ustazah sebut tips yang keempat ni pujuk, tiru macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila pujuk ni, ya Allah, memang bahagialah rumah tangga, love till jannah. Suatu ketika Nabi pulang ke rumah, Nabi pulang agak lewat. Bila Nabi pulang agak lewat, Aisyah merajuk. Muka Aisyah lain, Nabi faham. Bila Nabi tengok muka Aisyah lain berubah, Nabi pujuk tuan-tuan.
Nabi pujuk isteri Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi datang dekat dengan isteri Nabi. Nabi tengok muka dah berubah sebab Nabi balik lewat. Nabi buat macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Nabi datang rapat dengan Aisyah. Nabi cuit hidung Aisyah. Nabi cuit. Cuit ya? Bukannya picit. Nanti tuan-tuan pergi picit pula hidung isteri pada malam ni. Ya Allah, bimbang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Nabi cuit-cuit hidung Aisyah. Bila Nabi cuit-cuit hidung Aisyah, Aisyah yang muka tak berapa nak senyum tadi ni, Nabi cuit, Nabi pujuk, Aisyah senyum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kata Sayyidatina Aisyah kepada Nabi SAW, dengar baik-baik ya para isteri, ikut-ikutlah suami pada malam ni cuit-cuit hidung isteri. Aisyah kata apa? Ya Rasulullah, telah hilanglah rajulku dengan perbuatan dari dengan perbuatan daripadamu ya Allah. Terus tersenyum, terus bahagia. Kenapa? Kerana ada tips yang empat, pujuk. Yang kelima, nak tahu lagi tu ni? Tuan-tuan dan puan-puan okey? Dekat sini semua okey? Okey, fine. Alhamdulillah ya. Yang kelima, kalaulah bergaduh antara suami dan isteri ni, nombor 5 Nabi SAW buat, why not kita buat? Yang kelima, bagi hadiah. Bagi hadiah. Tuan-tuan, kalau kerap sangat duk bergaduh dengan isteri ni, sampai isteri duk menangis hari-hari, tuan-tuan kenalah buat surprise. Balik, jangan balik tangan kosong. Orang perempuan ni dia suka sejambak bunga. Nak pula kalau dekat bunga tu ada coklat. Ya Allah, tak tahu nak cakap. Dunia ini anak yang ya. Jadi bagi hadiah kepada isteri dan isteri pun sama juga, berilah hadiah kepada suami tercinta kerana Nabi SAW telah bersabda, tahadu tahabu, berhadiah-hadiahlah di antara kamu kerana dengan hadiah ini akan menyemarakkan kasih sayang. Apa kata? Kalaulah bagi hadiah pun isteri merajuk lagi, suami bagi hadiah yang merupakan kejutan daripada seorang suami, pergi dekat isteri, kata dekat isteri, kata apa tahu? Buat handphone sekejap ya. Okey, pergi dekat isteri, kata dekat isteri, ni suami kena buat tau ya, suami kena buat, suami kena kata apa dekat isteri? Suami kena kata, di matamu kulihat sinaran bercahaya permata hati, di wajahmu kulihat senyum yang berseri menawan hati. Apabila bersua bertentangan mata, keluhnya lidah tak dapat berkata. Renungan matamu mendebarkan sukma, terjalinlah kasih ikatan mesra. Tak gitu saudara Hel Amir? Ya. Ini Sebab ada yang minta Ustazah tolong nyanyikan baik tu tadi. nyanyi nanti hujan turun ya. Allahu Akbar ya. Ini di antara kejutan-kejutan suami dan isteri boleh amalkan. Yang seterusnya, yang keenam, puji pasangan kita. Sebab bila bergaduh ni ya Allah, kalau suami puji isteri, isteri puji suami, tak jadi bergaduh tuan-tuan dan puan-puan. Cuba isteri kata dekat suami, ya Allah, Ling ya Allah, handsome-nya Ling, mengalahkan Syahrukh Khan. Seronok ke tak Ling? Boleh lah. Bolehlah sebab Ustazah tak pernah tak kata macam tu. Sebab kita ada dialog yang lain. Ni dialog contoh kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Puji pasangan kita. Suami pun sama lah. Isteri tengah nak bergaduh ni. Tiba-tiba suami kata dekat isteri, ya Allah ayang-ayang, cantiknya ayang pakai baju hari ni. Bersinar-sinar macam bidadari syurga. Para isteri. Jadi bergaduh ke tak? Tak jadi. Kenapa? Kerana puji. Dan yang terakhir sekali, yang ketujuh ialah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam rumah tangga ada banyak ujian daripada Allah. Gunakan senjata yang Allah berikan kepada kita, iaitu doa. Doalah daripada hati ke hati, nescaya bertambah kasihlah antara suami dan isteri. Love till Jannah. InsyaAllah dalam pusingan yang seterusnya ada tips lagi daripada Ustazah. Nak dengar lagi ke tak nak?
Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Terima kasih. Buai laju-laju sampai pokok senang. Kata-kata ustazah umpama salju. Semua orang dengar terpesona. Bagilah tepuk sikit. Aduh. Terima kasih pada ustazah Datuk Siti Nurbahagiah. Alhamdulillah. Abang Man buat apa tu Abang Man? Ambil gambar? Okey, kita post dekat Abang Man dulu. Macam-macam Abang Man ni. Orang nak berforum time tu lah dia nak ambil gambar. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. 7 tips yang disampaikan oleh Ustazah Datuk Siti Nurbahagiah tadi. Macam mana kalau kita bergaduh bermasa muka antara suami isteri, ada tips dan panduan yang Islam ajar untuk kita pujuk. Antara link dengan yang kalau bergaduh siapa pujuk dulu? Yang mula-mula kalau bergaduh masa muka sikit, lama tak sembang kan. Ustaz yang pujuk. Ustaz yang pujuk Ya. Selalu kalau ni bermasa muka ustaz akan mula dulu. Biasanya ustaz pujuk, ustaz pergi ajak ustazah pergi shopping. Ustazah memang suka shopping kan. Okey, itu je cara dia nak pujuk. Tapi kadang-kadang ustaz kan, kadang-kadang orang bergaduh ni dia tak mau mula dulu pujuk. Dia kata aku bukan salah, isteri aku yang bersalah. Isteri pula kata bukan aku yang bersalah, suami aku yang bersalah. Itu yang jadi masalah tu, masalah keegoan antara suami dan isteri ni menyebabkan masalah kecil saja. Kalau ustazah kata tadi apa ni, forgive and forget kan. Memaafkan dan melupakan kesilapan orang walaupun bukan silap kita tapi kita minta maaf kan. Jadi itu masalah kita ni, ego. Macam mana tip ustaz kalau kita nak merawat keegoan pasangan ini ustaz? Okey. Terima kasih Ustaz Zakaria ya. Kita masuk pusingan yang kedua ya. Kita ada 10 pusingan. Okey ya. Sebenarnya apa yang Ustaz Zakaria sebut tadi memang berlaku. Berlaku di mana-mana. Sebab sifat ego, rasa kita lebih baik itu memang daripada yang disebut oleh Rasulullah SAW dan begitu juga disebut oleh Allah, memang daripada hati. Fi qulubihim marad. Maknanya manusia itu ada penyakit hati. Dan sebenarnya kita bila Ustaz buat sedikit kajian bacaan, ada beberapa perkara yang kadang-kadang kita tak perasan ya. Iaitu bila kita berkahwin, Ustaz tengok kita kena jaga-jaga ya. Antaranya bila kita dah kahwin, kita akan dapati banyak perbezaan pada pasangan kita. Ya. Macam tadi kita sebut ling yang kan. Tapi bila dah lama kahwin, dia dah ada perbezaan. Antara perbezaan yang kita nampak ya, iaitu kita tengok isteri orang lawa, isteri kita tak lawa. Itu akan berlaku. Tengok suami orang handsome, suami sendiri sudah tak handsome. Ya. Kemudian isteri orang tu pandai jaga rumah, isteri kita tak pandai masak. Suami orang pandai cari duit, suami kita tak ada banyak duit. Suami orang itu romantik, suami kita kasar. Suami orang tu pandai layan suami, isteri orang itu pandai layan suami, isteri sendiri layanan pun kurang baik. Suami orang sadar, suami sendiri buncit. Isteri orang tu slim, isteri sendiri lemak sana sini. Kerja begini memang kerja syaitan dan iblis. Dia akan buat kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Itu kena jaga. Dan bila kita membandingkan itu supaya kita banyak melihat kepada kekurangan pasangan. Lalu mudah kita akan cari jalan dengan perpisahan untuk kejar ataupun kita dengar bisikan hati tadi. Kadang-kadang kita bergaduh bukan benda yang besar-besar. Kadang-kadang kita bergaduh ego tu sebab kadang-kadang nak balik kampung hari raya rumah mak suami ke rumah mak kita, mak isteri. Kadang nak balik kampung je. Kemudian kadang-kadang ada juga yang bergaduh sebab silap order minuman. Dia nak minum minuman lain tapi isteri buat lain. Itu pun boleh bergaduh. Ada berlaku perpisahan. Karena itulah
Ustaz ingin memberikan beberapa panduan ya. Kita kena ingat bahawa wanita adalah suatu pasangan hidup yang Allah berikan pada suami, dan mereka adalah orang yang sangat istimewa, yang Nabi pun anggap pada kita sebagai yang perlu kita hormati dan sayangi. Karena itulah semasa zaman jahiliah dulu, bila berlakunya perpisahan dan sebagainya, ada orang yang sampai berkabung kita katakan, sampai berkabung tak boleh mandi setahun. Ada zaman jahiliah setahun tak mandi. Sedih perempuan. Ya. Kemudian ada yang tak boleh potong kuku setahun. Bayang tak potong kuku setahun. Ya. Itu zaman jahiliah sebelum datang Islam. Tapi bila datangnya Islam, Islam mengangkat martabat wanita. Sebab itu ada beberapa wahai suami ya, Ustaz nak bagi sikit ni, wahai suami ingat ya. Tak tahulah betul tak betul, tapi ini apa yang Ustaz sempat catat. Sebelum Ustaz datang sempat catat membaca. Kalau kita nak kereta Ustaz Zakaria, isteri ni dalam kereta suami itu ada tinggal sesuatu, kasut ke, selipar ke, kerongsang ke, dan lain-lain lagi. Ada tak berlaku macam tu? Ada kan? Apa sebenarnya dia tinggalkan? Dia itu tanda kata suami dia ni dah berpunya. Dah berpunya. Ya? Okey. Kemudian yang kedua, bila kita bergaduh, tak tahulah, tapi ustazah tak nak sebut pun, tapi ustaz membaca ya apa yang ni. Bila bergaduh, isteri akan keluar perkataan lelaki semuanya sama. Sama aja lelaki-lelaki ni. Ya. Tapi masa nak pilih suami, memilih pula. Tapi masa bergaduh dia kata lelaki-lelaki semua sama. Tapi dulu pilih. Apa maksud sama tu Ustaz? Agak-agak Ustaz. Itu sebab ego tadilah. Ego. Ego tadi ni. Semua ego lah suami. Ini kata tadi ni ya. Kemudian yang ketiga, ya. Wanita ni apa yang saya baca ya, betul tak betul nanti kita bincang je lah. Ya, ini berkongsi ilmu. Wanita dia boleh ingat peristiwa pada jam 5:30 petang hari Selasa tahun berapa dengan tepat. Tetapi dia boleh lupa letak ke mana kerongsang dan getah rambut. Tak tahulah, bukan laki perempuan di sini kan, tempat lain. Tempat lain. Maknanya suami jangan marah, jangan ego. Ya. Wanita ni, ni Ustaz baca. Wanita ni kalau tengah marah, kita jangan jawab. Kita tengok lagi. Bila dia tengah marah, jangan jawab. Ya. Kita diam. Kalau kita diam pun, kita kena marah. Bukan kalingan kita Ustaz. Kucing tengok pun marah. Baik. Lepas tu Ustaz baca juga, dia kata, kalau suami buat-buat tidur, dia pergi cekek suami dia tu. Ini bacaan. Bacaan saja, betul tak betul Allah Alam. Betul Ustaz. Kes di Johor baru ni, dia pergi tembak pasangan dia, mati. Allah azim. Allah. Ego. Ini yang kata. Lepas tu, ini ya. Lelaki akan letak nama isteri sebagai penerima pampasan takaful. Namun wanita akan letak nama anak-anak. Tak tahulah, bukan di sini, tempat lain lah kot. Itu pun dia kata, suami tak setia. Ini suka suami kahwin lain. Oh, patutlah. Okey. Ini bacaan ya. Abang, saya dah tak ada tudung nak pakai. Jom kita beri baru.
Buka almari, dalam almari ada 365 tudung. Berlaku tak tuan-tuan ni? Berlaku tak dialog macam itu tu? pun kata tudung tak ada. Ya. Ini yang berdasarkan bacaan. Wanita dia suka makan. Tapi dia tak suka badan berisi, dia tak suka. Jangan sama sekali kita buat tuduhan fizikal pada pasangan kita. Kalau dia date buat diet lah. Diet. Diet satu hari. Satu hari tu dia buat diet kan. Dia buat ni. Dia akan timbang 18 kali. Baru satu hari Baru diet. satu hari dia akan timbang. Timbang 18 kali. 18 kali. Bukan orang perempuan sini. Ini apa yang Ustaz baca. Okey. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Okey. Itu sebagai contoh je lah. Ya. Maknanya di sini kita ego ini datang daripada hati. Sebab itu untuk mengelakkan perabaikan ego ini, ya, kita kena bersihkan hati. Itu penting. Hati kena bersih. Sebab kebahagiaan itu datang daripada hati. Orang tanya ustaz, kebahagiaan punca mana? Punca pada hati. Bukan kepada punca pada kekayaan, bukan. Bukan daripada tubuh badan, bukan. Tapi daripada hati. Sebab itu Allah Maha Adil. Sebab kebahagiaan kalau datang daripada kekayaan, berapa banyak orang yang tak kaya. Kalaulah kekayaan itu datang daripada orang yang berkuasa, bagaimana orang yang tidak berkuasa? Tapi kekayaan itu datang daripada hati, sebab semua orang ada hati. Orang kaya ada hati, orang miskin ada hati. Itulah Maha Adil Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, untuk mengubati penyakit yang Ustaz Zakaria tanya pada Ustaz ini untuk suami isteri, tolong amalkan 4 sifat ini. Sebab semua ini datang daripada hati. Yang pertama sekali, maafkan. Jadilah pasangan yang pemaaf. Maafkan. Sebab ini yang Nabi ajar pada kita. Nabi pernah balik rumah, tanya Aisyah, adakah ada makanan pada hari ini? Aisyah kata, tidak ada makanan ya Rasulullah. Apa jawapan Nabi? Nabi kata, kita berpuasa je lah. Nampak tak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terlalu hebat contoh Nabi. Baginda Nabi pernah Aisyah masak. Ini betul kisahnya. Makanan yang masin, sup yang masin. Tapi Nabi tak tegur direct. Nabi bagi tahu Aisyah, ingat tak masa kita mula kahwin dulu? Kita pernah buat suap menyuap. Saling suap menyuap. Boleh tak saya suapkan Aisyah? Aisyah kata okey. Daripada suap saja, sup tadi ini masin, baru Aisyah perasan kata masin. Dan Aisyah minta maaf. Nampak tak? Hebatnya teguran macam mana Nabi mengajar isteri. Mana yang pertama sekali untuk mengelakkan ego, yang pertama sekali jadi pasangan yang pemaaf. Maafkan. Suami, macam Ustaz sebut tadi, isteri maaf. Macam isteri lambat siap, maafkan. Kadang suami dah berubah, maafkan. Pertama. Yang kedua, ialah masukkan dalam diri kita ialah sifat sabar. Sabar ni penting tuan-tuan dan perempuan. Dalam rumah tangga kena sabar. Sebab tu Imam Ghazali nak tahu kita sabar tak sabar kahwin. Kahwinlah nak tahu kita sabar ke tak. Sabar didik anak-anak. Sabar dalam kita. Lebih-lebih lagi kita ni, kebanyakan kita yang mana kita ini ialah suami isteri bekerja. Kena banyak sabar. Dengar bebel sabar tak Ustaz? Sabar. Kena sabar. Sabar. Sebab kalau Ustaz Zakaria tentang membebel, beletih kan? Ingatlah suami ya. Isteri lebih bahaya kalau dia diam dia berbeletih. Diam tu lebih bahaya. Ingat tu. Sebab itu kes-kes yang berlaku kadang isteri lupa, anak dalam kereta yang berlaku tu, sebab tadilah bebanan. Bebanan tugas yang memang terlalu masuk banyak dalam ni. Sebab pagi-pagi tu dah
dan mula stres. Mula stres. Makna yang kedua ialah sabar, yang ketiga tuan-tuan puan-puan ialah redha. Pasangan kita itulah Allah jodohkan kita, redha. Jangan duk cari orang lain. Jangan sama sekali. Dan yang keempat ialah syukur. Syukur kerana bahawa banyak orang yang tidak ada pasangan. Bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Ya. Jangan kita terlalu mementingkan kebenaran. Ya. Kalau kita mementingkan kebenaran, akan hilang segala-galanya. Sebab itu penyakit yang Nabi sebut di akhir zaman ini akan kena, iaitu al-wahnu, hubbud dunya, iaitu cinta dunia. Karena itu bila kita hidup berpasangan, kita ingat nak bawa pasangan kita sampai ke syurga. Sebab itu ingat bila kita nak ada perasaan ego tadi, ingat janji Allah Subhanahu Wa Taala iaitu syurga, dan ingat janji Allah iaitu neraka kepada orang-orang yang ego. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih. 4 panduan ataupun tips untuk kita merawat keegoan diri kita dan juga pasangan kita tadi. Kita kena banyakkan memaafkan di antara satu sama lain. Kita memberi kemaafan itu tanda kita tidak redha. Tanda kita seorang yang rendah diri. Tanda kita seorang yang tawadhu. Kita kena banyak bersabar. Dalam apa keadaan ujian, kita kena banyak tingkatkan kesabaran kita, Ustaz sebut. Kita kena banyak tawadhu dan juga kita kena banyak bersyukur. Yang Ustaz sebut last tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang di sini, kalau Ustaz dan Ustazah sebut tadi mereka berkahwin sudah 35 tahun. Ada yang lebih daripada 35 tahun, angkat tangan. Tak ada. Tak ada. Maknanya dia orang masih muda. Ada yang lebih 35 tahun. Tak ada. Maksudnya semua yang mari ni semua muda-muda. Muda-muda. Tuan Haji Fadil berapa tahun? Usia perkahwinan? Tak ingat dah. 33 tahun. Lama juga tu. Alhamdulillah. Ada yang 30 tahun ada? Sebelum saya nak bagi Ustazah poin yang terakhir, sebelum kita nak tangguhkan forum ini, ada siapa-siapa yang nak bagi perkongsian, tips atau panduan macam mana kita nak mengekalkan hubungan suami isteri? Dan Ustaz Zakaria tanya berapa tahun kahwin. Ustaz nak tanya dia berapa tahun kahwin? Saya? Saya 21 tahun. Oh ya Allah, hebat-hebat. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah, hebat-hebat. Ada yang nak berkongsi panduan mengekalkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kalau kita nak mula-mula nak kahwin, kita ada buat kursus pra perkahwinan, Ustaz. Betul. Kan, lepas tu selepas daripada berkahwin, bagi pasangan yang 5 tahun ke atas, kita syorkan mereka ini hadir kursus pasca perkahwinan. Perlu. Jawi ada buat, Ustazah? Ada buat Jawi? Ada buat? Jawi ada. Alhamdulillah, buat. tahniah dan syabas. 5 good. tahun perlu hadir khusus pasca perkahwinan. Dia umpama pokok juga, Ustaz. Sebab dia perlu juga cara mendidik anak-anak. Sebab itu sebelum Ustaz ada sikit maklumat ni. Okey, Ustaz sikit maklumat ni, iaitu untuk wajah paras anak-anak ni. Wajah paras anak-anak 50% daripada ayah. 50% daripada ibu. Tinggi pula 35% daripada ibu, 35% daripada ayah. 30% lagi dari faktor pemakanan anak. Tentang kecerdasan, 50 ke 60% daripada ibu. Sifat 70% daripada ayah. Sifat anak tu lebih mana ayah lebih dominan. Ini di antara perkara yang perlu tadilah. Jadi maksudnya Ustaz, sebelum kita nak kahwin, penting kita pilih pasangan, Ustaz. Betul. Sebab itu Ustaz pesan pada suami isteri, bila berlakunya anak-anak tu jangan salah sebab masing-masing ada sumbangan. Ada sumbangan. Jangan sumbangan. Ini perangai kamu lah ni. Sudah. Masing-masing ada sumbangan suami dan isteri. Tak boleh nak salahkan lah. Tak salah. Baiklah, kita dah nak masuk pusingan yang akhir ni, Ustazah. Kita nak dengar lagi tips yang Ustazah banyak lagi nampak tu. Tajuk kita ni Love Till Jannah.
Macam mana kita nak jadikan usia perkahwinan kita ini, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, macam Tuan SCPD kata 33 tahun. Macam mana kita nak pastikan perkahwinan kita suami isteri ini berkekalan hinggalah kita bertemu di syurga kelak ini. Sila Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Zakaria, dikasih Ustaz Wan Akasha. Alhamdulillah, muslimin muslimat, macam mana Ustazah boleh sambung lagi? Okey, sedikit lagi daripada Ustazah untuk kekal love till jannah. Ada 7 tips yang ingin Ustazah tinggalkan. Ustazah memang suka nombor 7. Pusingan pertama tadi perasan tak 7 tips? Tuan-tuan dan puan-puan ingat lagi tak 7? Okey, pusingan yang kedua pun 7. Tuan-tuan dan puan-puan cuba teka, kenapa Ustazah suka nombor 7? Siapa boleh jawab? Kenapa? Agak-agaklah kenapa? Alah Ustaz bagi tahu ya. Kerana tarikh lahir Ustazah ialah 7 hari bulan 7. Sebab tu bila istimewa orang apa-apa ya Ustaz Zakaria ya, bila orang tanya IC, bagi tahulah IC kan, depannya berapa, lepas tu tengahnya 07 07 07. Belakang tak ada bagi tahulah kan. 77. 07 ya Allah. Betul kan ni? Betul, dia lebih kurang macam James Bond lah, tapi tak berapa nak jadi James Bond lah ya. So 7 tips daripada Ustazah. Jom kita muhasabah. Ustazah-ustaz pun muhasabah, kita semua sama-sama muhasabah sebab kita nak bawa keluarga kita love till jannah. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama kita perbaiki niat kita. Untuk apa kita berkahwin yang Ustaz Wan Akasha dah cerita panjang lebar? Untuk apa kita ada isteri, kita ada suami, kita ada anak-anak, kita ada keluarga? Untuk apa? Perbaiki niat kita tuan-tuan dan puan-puan, niat kita betul-betul ikhlas hatinya untuk kita mendapat mardhatillah. Untuk kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila yang pertama ni kita perbaiki niat ikhlas untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak timbul lagi berkira-kira dalam menolong isteri untuk melakukan kerja rumah. Isteri juga tak berkira-kira untuk pergi dekat dapur nak masak suami makan, nak masak anak-anak makan, nak basuh baju dan sebagainya. So semua ni takkan timbul rungut-merungut antara satu sama lain kerana niat kita untuk apa tadi? Untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah alhamdulillah dengan Ustaz Wan Akasha, kami memang duduk satu rumah berbelas-belas orang. 16 ya, lebih kurang 16 orang ya. Sebab Ustazah memang suka duduk ramai-ramai. Ya, duduk bersama dengan anak-anak, bersama dengan menantu-menantu, bersama dengan cucu-cucu. Tuan-tuan dan puan-puan rasalah kalau cucu dah 7 orang dan sekarang ni Ustazah tengah menghitung hari untuk menyambut cucu yang ke-8. Ni macam duk-dap. Rasa-rasanya tuan-tuan dan puan-puan kalau dah duduk ramai satu rumah, kerja banyak ke kerja sikit? Tak tahu nak ceritalah. Cuba tengok muka Ustaz Wan Akasha. Rasanya dalam rumah yang berbelas-belas orang, sekali dengan ibu Ustazah, sebab Ustazah memang jaga ibu daripada arwah abah Ustazah meninggal dunia. Tengok muka Ustaz, rasa-rasanya kat rumah, Ustaz suka tolong Ustazah buat kerja apa? Cuba teka. Ustaz suka buat apa? Oh, suami masak apa hari ni? Itu macam Facebook lah pula kan? Ya. Suka masak. Kurang. Masak juga tapi sekali-sekala. Teka lagi apa dia? Makan. Betul. Cuci pinggan. Ada jugalah tapi kabi kushi kabi gam. Ustaz memang suka buang sampah. Pagi lepas semayang subuh, lepas cucu pergi sekolah, buang sampah. Malam sebelum nak kunci pintu, nak kunci geril apa semua, buang sampah. Sehari 2 kali Ustaz buang sampah. Kenapa ya Ling? Kita tanya beliau apakah jawapannya ya. Kenapa suka buang sampah? Biasanya Ustaz suka kemas meja makan. Kemas meja makan, Ustaz akan buang makanan tu beratung sampah warna hitam tu. Dan Ustaz angkat
Kalang sehari 2 kali. Jadi Ustaz tak suka tengok rumah tu bersepah lah. Sebab Ustaz Zakaria rumah tak bersepah. Cuma Ustaz dia suka kemas, suka kemas. buat sampah. Betul tak Lim? Ya. Okey. Ustaz minat. Oh, minat macam Minat. tu. Ada tak Ustazah hilang tudung ke, hilang stocking ke? Ada tak? Tak. Ustaznya bersih di meja makan je. Oh, di meja makan. Di meja makan je. Yang lain tak Ustaz tak usik. Oh, tak usik. Kalau usik tudung Ustazah memang. Memang habis riuh satu rumah. Tak tahu cakap. Biarlah rahsia. Sebab setakat ni belum pernah riuh lagi sebab Ustaz memang tak usik lah tudung Ustazah kan. Tak, Ustaz petua pada suami, kalau isteri dah gosok tudung jangan usik. Biarlah apa pun jangan sama sekali. Pantang Datuk Nenek. Okey, alhamdulillah ya. Panjang karangan ya. Dan memang suka buang sampah. Jadi Ustazah memang tak suruh. Ustazah tak suruh Ustaz basuh pinggan ke, angkat kain jemuran, hujan nak turun tak. Ustazah biar Ustaz ikhlas, seikhlas hati. Apa yang Ustaz suka tolong Ustazah dan Ustazah biarkan. Ya, jadi biarlah ikhlas. Sebab tuan-tuan dan puan-puan kena tahu ya, ibadah dalam rumah tangga kita. Kan semua yang kita buat dalam rumah tangga tu ibadah. Ibadah dalam rumah tangga kita ni adalah ibadah yang sangat berpanjangan, bermula daripada kita akad nikah dan kita mengharapkan ianya selesai ataupun berakhir apabila kita menghembuskan nafas yang terakhir. Lamanya ibadah dalam rumah tangga. Daripada lafaz akad nikah sampai kita mengembuskan nafas yang terakhir. That's why kita kena baiki niat kita ikhlas untuk mendapat mardatillah, keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, agar keluarga bahagia, love til jannah. Yang kedua, jangan pernah jemu untuk menuntut ilmu. Jangan pernah jemu untuk menuntut ilmu tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni ya, bila kita PKP Ustaz Zakaria ya, banyak kelas-kelas ilmu di media sosial. Ya, Ustazah dengan Ustaz pun banyak FB Live dan sebagainya. Sekarang kita dah boleh buat ceramah secara fizikal dengan menjaga SOP. Di mana sekalipun majlis ilmu, pergi tuan-tuan dan puan-puan. Tuntut ilmu tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kitab-kitab yang dikarang oleh alim ulama, buka baca. Alim ulama tinggalkan kita khazanah yang sangat berharga agar kita bahagia dunia dan akhirat. Buka, baca, tambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu. Sebab tu antara ilmu yang Ustazah nak share pada malam ni tuan-tuan dan puan ya. Ustazah teringat tentang mimpi Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, mimpi Nabi Yusuf alaihi salam. Okey, Ustaz suruh tukar mikrofon. Okey ke? Baru best ya. Bolehlah lama sikit kita kata minta permission daripada Datin kan. Boleh ke? Okey. Ni ilmu ya. Ustazah nak bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan ya. Ilmu tahu ya. Ustazah teringat macam mana mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Ingat tak lagi tuan-tuan dan puan-puan, Allah cerita dalam Al-Quran, Nabi Yusuf mimpi matahari dan juga bulan bintang semua sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Hebatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kita petik ilmu daripada mimpi Nabi Yusuf alaihissalam yang sungguh indah ini, masukkan dalam rumah tangga. Duhai suami, suami jadilah umpama matahari. Duhai isteri, isteri jadilah umpama bulan yang kaya dengan cahaya keindahannya. Sebab tu kalau ada orang berjalan, ya, kita tanya dia, pakcik, pakcik jalan tu pakcik nak tengok apa? Ada tak pakcik tu kata, pakcik nak tengok matahari? Ada tak? Tak kan? Pakcik akan kata apa? Pakcik jalan-jalan ni pakcik nak tengok apa? Nak tengok bulan. Suami kena jadi umpama matahari, ni ilmu. Isteri kena jadi umpama bulan. Kenapa suami kena jadi umpama matahari? Matahari ni panasnya menyengat. Itulah suami. Suami dia akan marah kalau ada orang nak kacau isteri dia. Suami akan marah kalau ada orang dia nak kacau anak-anak dia. Suami akan memainkan peranan sebagai seorang pelindung. Itulah suami umpama matahari. Dan kita tahu fungsi matahari salah satunya ialah mengeringkan pakaian yang kita jemur. Setuju ke tidak? Justru duhai suami, mainkan peranan mengeringkan. Keringkanlah
air mata isteri ketika isteri sedang menangis. Pilak air mata isteri. Jangan duk nangis lah sayang. Ya Allah, abang sayang dekat sayang. Hapuslah air matamu. Duhai wajah kesayangan hamba. Dia masuk kot situ kan. Boleh buat macam tu kali? Suami dia kena lap air mata isteri. Betul tak? Setuju? Alhamdulillah. Ustaz setuju? Setuju semua, angguk ya. Dan isteri memainkan peranan umpama bulan. Sebab itulah bila suami nak balik saja, isteri kena siap cantik-cantik. Tengok bulan kan cantik. Jadi suami bila tengok isteri umpama bulan, tuan-tuan rasa macam mana? Sejuk ke tak sejuk hati tuan-tuan? Alhamdulillah, itulah ilmu tips yang ketiga untuk kita kekal laftil jannah. Yang ketiga, jadilah suami yang terbaik. Jadilah suami yang terbaik sebagai ketua keluarga yang Nabi SAW sebut di dalam sepotong hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Apa kata Nabi SAW? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang bermaksud sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap isterinya dan aku adalah yang terbaik terhadap isteriku. Ikut macam Nabi. Jadi suami yang terbaik. Nabi rajin tolong isteri, dengar azan, terus menunaikan solat. Ketua keluarga yang hebat, yang penuh pengasih, yang penuh penyayang. Tuan-tuan ada tolong isteri ke tak ada? Alhamdulillah. Biasanya tuan-tuan tolong apa? Tolong bancu air? Alhamdulillah. Ada yang kata tolong tengok, ada yang kata tolong makan. Janji ada kat depan tu tolonglah ya. Jadi ketua keluarga yang hebat adalah peranan suami. Bimbing isteri, bimbing anak-anak ke jalan-jalan syurga untuk mendapat redha Allah sebagai ketua keluarga yang baik, mampu untuk menjadi imam. Dah berapa lama dah tuan-tuan dan puan-puan? Setahun dah kita PKP. Kita solat dekat rumah tuan-tuan dan puan-puan. Siapa jadi imam? Ketua keluarga. Siapa ketua keluarga? Seorang suami. Siapa ketua keluarga? Seorang ayah. Suami dan ayah inilah yang kena jadi imam, yang kena bimbing ahli keluarga ke jalan-jalan syurga, tak nak ke jalan-jalan neraka. Na'udzubillahi min zalik. Yang seterusnya, yang keempat, jadilah isteri yang terbaik. Isteri, jadilah isteri yang soleha, jadilah isteri yang terbaik. Tiru macam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Subhanallah, Khadijah adalah isteri yang soleha, wanita syurga. Sampai Khadijah ini tuan-tuan dan puan-puan mendapat ucapan salam daripada Allah. Suatu ketika malaikat Jibril datang. Jibril berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sebentar lagi isterimu Khadijah akan keluar bawa dulang berisi makanan. Sampaikan salam daripada Allah kepada Khadijah. Sampaikan salam daripadaku," kata Jibril kepada Khadijah. "Kabarkan kepada Khadijah yang sekarang ini Allah telah menyediakan sebuah istana di dalam syurga khusus untuk Khadijah." Syurga tuan-tuan dan puan-puan. Istana dalam syurga. Tak ada role model yang terbaik melainkan Nabi dan juga isteri-isteri Nabi SAW. Nabi saja tanya, "Kenapa Khadijah isteriku mendapat sebuah istana di dalam syurga?" Saja Nabi tanya, Nabi tahu isteri Nabi soleha. Maka kata malaikat Jibril alaihissalam, "Kerana Allah berkenan dua perkara yang Khadijah lakukan kepadamu ya Rasulullah." Dua. Kita buat dua ni ya. Nak love till jannah. Pertama, Allah berkenan tutur kata Khadijah yang lemah lembut kepadamu ya Rasulullah. Jadi duhai isteri kena cakap elok-elok dengan suami. Ya, panggil elok-elok, nak panggil Ling ke, nak panggil Ayang ke. Ada juga Ustaz Zakaria, dia panggil suami dia depan Ustazah dengan Ustaz, baby nak makan apa? Ustazah pun, ada baby ke kat bawah ni kan? Tak kisahlah ya. Tutur kata Khadijah yang lemah lembut kepadamu ya Rasulullah. Yang kedua, Allah berkenan layanan Khadijah yang baik kepadamu ya Rasulullah.
Jadi isteri nak love til jannah, tiru macam Khadijah, cakap lemah lembut, layan yang terbaik. Khadijah Nabi nak balik pakai cantik-cantik. Jangan keluar je pakai cantik-cantik, kat rumah tak pakai cantik ya. Khadijah Nabi nak balik, siap lawa-lawa, sisir rambut rapi-rapi, kemaskan pakaian dan dandanan diri, ambil perfume, sombor minyak wangi, buka pintu. Silakan masuk ya Rasulullah. Tuan-tuan dan puan boleh feel dah apa yang Ustazah kata ni? Subhanallah, sampai Nabi masuk rumah Nabi simple. Nabi kata apa? Baiti jannati, rumahku syurgaku. Subhanallah, malam ni buat ya. Perfume ada lagi ke tak ada? Nak pergi IOI Alamanda dah tutup dah kan ya. Kalau tak ada perfume, jangan lupa dapatkan perfume So Sweet by Ustazah Siti Norbaya. Tapi malam ni tak ada. Ya, dapatkan dengan stokis Ustazah. Yang seterusnya, yang kelima ialah sabar dan syukur. Ustazah gandingkan serentak. Ya. Yang kelima ialah sabar dan syukur. Sabar dan syukur tu apa tuan-tuan dan puan-puan? Semua orang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sabar. Kerana Allah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 24, Salamun alaikum bima sabartum. Kamu ni masuk syurga dengan selamat sebab kamu sabar. Dan bila kita syukur, inilah suami yang terbaik untuk kita. Inilah isteri yang terbaik untuk kita. Inilah anak-anak walaupun lompat sana lompat sini. Inilah anak-anak yang Allah anugerahkan kepada kita. Orang lain tak ada anak, kita alhamdulillah ada anak. Sabar dan syukur. Dua ini pengikat kasih seisi keluarga. Love till jannah. Yang seterusnya, nombor berapa tuan-tuan dan puan-puan? Nombor 6 ya. Yang keenam, jangan tinggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak doa. Ustazah tinggalkan satu saja doa untuk pengikat kasih sayang antara suami isteri. Rajin-rajin membaca surah Toha ayat 39. Surah Toha ayat 39 yang berbunyi, Ustazah kena pusing kat ustaz ya. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Tengok sini saya. Tengok kan? Alhamdulillah ya. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Tadi tunjuk kat sini. Telah aku tumpahkan kepadamu kasih sayang daripadaku. Terima ke saya? Oh alhamdulillah ya. Syukur ya Allah waro. Alhamdulillah syukur kepada Allah ya. Dan banyak lagi doa-doa yang lain. Last but not least, untuk bahagia til jannah, jangan lupa sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa. Betapa banyaknya ibu-ibu yang hatinya terluka, air matanya tertumpah. Di waktu malam tidak dapat menutup mata untuk tidur lena kerana merindui anak-anaknya. Rindu bukan kerana PKP, tidak tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kerana apabila anak sudah berjaya, apabila anak sudah mendirikan rumah tangga dan ada pasangan hidup sehingga meminggirkan kedua ibu bapa. Ustazah sering kali sebut, tanpa ayah dan ibu, mana mungkin kita lahir ke dunia ini. Tanpa ayah dan ibu, tak bisa kita melihat bulan dan matahari. Tanpa pengorbanan mak dan ayah kita, siapalah kita pada hari ini. Redallah fi redal walidain, wa sakhatuhu fi sakhatil walidain. Pegang elok-elok, keredaan Allah terletak dalam keredaan ayah dan ibu. Kemurkaan Allah juga terletak di dalam kemurkaan ayah dan ibu. Jangan pernah menghalang pasangan kita untuk berbakti kepada kedua ibu bapa mereka kerana ibu bapa mereka memang merupakan ibu bapa mertua kita tetapi darjatnya sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan kita berbakti kepada kedua ibu bapa, lagi banyak rahmat Allah mencurah, bahagia sampai ke dalam syurga yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Simpan duit dalam peti. Peti disimpan di dalam gua. Jadilah suami isteri penyejuk hati. Barulah bahagia hingga ke syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 7 tips tambahan tadi yang telah pun diulas, yang dikongsikan oleh Ustazah Datuk Siti Norbaya. Mudah-mudahan menjadi panduan kita semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk kita membina keluarga til jannah. Ustazah berbaju merah teringat-ingat sampai ke rumah. Binalah keluarga dengan barakah. Mudah-mudahan berbahagia til jannah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu pantun terakhir
Terima kasih atas tepukan tu. Maklumlah dah 10.30. Faham dah tu, faham. InsyaAllah saya tak ada apa nak ulas dah. Kita dah dengar nasihat, panduan yang begitu banyak daripada kedua-dua panelis kita pada malam ini. Dan yang paling banyak saya dengar adalah perkataan sabar dan syukur. Ustaz Wan ada sebut sabar, sebut syukur. Ustazah pun ada sebut sabar dan syukur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kata kunci untuk kita kekal bahagia hingga ke syurga, yang pertama adalah kita kena sabar dalam menempuhi pelbagai ujian dalam kehidupan kita ini. Dan yang kedua adalah kita perlu bersyukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, di samping kita berdoa yang terakhir tadi Ustazah sebut, agar kita juga mendapat redha daripada kedua ibu bapa dan juga redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz, Ustazah Ling dan Yang kita pada malam ini. Terima kasih juga kepada tuan rumah, Datin dan ahli keluarga. Mudah-mudahan perniagaan di Empangan ini, Air Udang Galah ini dapat maju jaya, dimurahkan rezeki, ramai pelanggan-pelanggan yang datang, dimudahkan segala urusan dalam menguruskan perniagaan ini, insya-Allah. Amin amin, kita doakan kepada Datin, insya-Allah. Terima kasih juga pada tamu-tamu jemputan kita berdua dan yang lain-lain yang datang bersama pada malam ini, dan tidak ketinggalan yang duduk sampai ke hujung sana daripada awal hingga ke akhir. Terima kasihlah. Agak-agak saya dalam 3,000 orang lah malam ini. Kan? Boleh Datin sampai sana 3,000 orang? Lebih. Lebih, insya-Allah, campur sekali dengan kerusi, meja, malaikat-malaikat yang kita tak nampak ni, insya-Allah. Mudah-mudahan termasuk yang menonton pada malam ini secara live di FB Geng Surau Putrajaya, FB Jakim, FB Jawi, yang bantu kita sama-sama share dan like siaran kita pada malam ini. Mudah-mudahan anda semua juga diberi kerahmatan dan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih diucapkan kepada barisan Alvena dan moderator kita yang telah menjayakan forum pada malam ini, dan bagi pihak urus dia ucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz Wan Akasha, kepada Ustaz Zakaria dan Dato' Ustazah Siti Nurbayat, dan kepada hadirin sekalian yang masih belum lagi menikmati apam balik.